Bila sebut bab anak ni, beberapa bulan lepas saya kuliah bulanan di Kitab Penawar Pagi Hati di Hospital Kulim. Di Hospital Kulim datang seorang doktor pakar ortopedik. Doktor pakar ni dia datang, dia jumpa dia kata, Ustaz, dia kata doktor dah mengandung 8 kali. 8 kali mengandung, dan daripada 8 kandungan ni 7 gugur. 7 gugur. Satu je yang Allah izin duduk dengan dia lah. Dia kata sekarang kira dia ada anak tunggal lah. Dalam keadaan dia cerita kat saya tu, dia kata, Ustaz, apa ujian yang Allah nak bagi dekat dia? Jadi kita boleh bayang 8 kali mengandung, satu yang survive, yang lain meninggal dunia lah dalam kandungan. Dia tanya soalan tu saya, sedangkan kita sendiri tak pernah menanggung, tidak ada tajribah di atas jalan kehidupan yang dia tanggung ni. Saya sendiri pun dua daripada kandungan isteri saya meninggal dalam kandungan. Yang tu pun kita berasa macam ujian berat dah kat atas kita. Kita dah berasa macam, ya Allah Rabbi, sebab apa aku diuji dengan jalan ni? Kita dah mula mempertikai di atas imtihan ataupun ujian Allah datangkan. Bila dia tanya soalan, dia kata, Ustaz, 8 kali mengandung, 7 kali gugur. Maka agak-agak apa jawapan yang kita nak bagi dekat dia? Cuma yang saya boleh mampu saya kata macam ni, doktor, Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis, dalam riwayat Imam Muslim, ada banyak berkaitan anak yang akan bagi syafaat kepada mak. Dan bila kita sebut bab tu, dia senyum, dia kata, Ustaz, terima kasih, dia kata. Tuan-tuan, meleleh yang mata, dia kata apa? Alhamdulillah, dia kata, moga-moga anak tu tarik di padang mahsyar. Sebab tu tadi Ustaz sebut apa? Berkaitan tentang bagaimana anak boleh jadi dua, sama ada musuh ataupun sebagai satu barang yang menjadi hujjatul lak disebut. Apa maksud hujjatul lak? Menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun hujjatun alaik, yang menarik tangan mak ayah, mengentak tangan mak ayah masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan nafikan satu ayat yang Allah sebut daripada bahagian Al-Quran dalam surah Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu khu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa orang beriman? Orang yang ada kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini orang yang beriman kepada Allah. Kata Allah, khu anfusakum, jaga diri kamu bagi elok. Jaga apa? Dengan apa yang Allah perintahkan, tinggal apa yang Allah larang. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Siapa ahli keluarga? Anak-anak kita. Wa ahlikum siapa? Isteri kita. Wa ahlikum siapa? Orang yang di sekeliling kita yang menjadi tanggungjawab taklifan ke atas kita, yang akan kita dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jiran tetangga kita. Allah akan tanya, kita tak berdosa di atas perbuatan dosa mereka, tetapi kita akan ditanya apa usaha kita untuk menghalang ataupun menasihati mereka. Wa idza stansahaka fansahu, untuk kita ini sekurang-kurangnya menjadi asbab untuk mereka sedar perbuatan mereka itu perbuatan yang dosa. Apa usaha kita? Ada orang kata, Ustaz tak apa, boleh pergi kuliah, pergi ceramah. Kami takkan nak pergi ceramah, kami tak pandai bercakap. Jangan kata nak bercakap, nak pergi sembang dengan orang pun tak berani you. Maka tetapi boleh tak cari usaha yang lain? Carilah usaha yang lain. Saya tengok baru ni dalam bulan Ramadan, Ustaz, ada geng-geng anak muda kita yang sangat kreatif. Mereka buat apa? Mereka buat pamphlet. Di bazar Ramadan, mereka akan ambil 2-3 orang, seorang duduk di penghujung belah ni, seorang duduk penghujung belah ni. Mana-mana orang yang hadir, jemaah-jemaah yang hadir main nak pergi di bazar Ramadan, mereka akan bagi pamphlet. Pamphlet dia buat ringkas, tulis besar-besar ni, contohnya, kempen menutup aurat, contohnya. Tuan-tuan, orang yang terima yang menutup aurat tidak ada masalah, dia akan baca biasa. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita bagi kepada orang yang mendedahkan aurat? Dia malu tak bila dia terima risalah tersebut? Malu dia. Sekurang-kurangnya bermula daripada perasaan malu, moga-moga datangnya rasa ingin nak berubah. Itu usaha tak? Usaha dia tak main kat kita pun nak cerita dalam Quran surah An-Nur, cerita buat sekali-sekali. Tak, dia cuma menyebarkan risalah yang mungkin risalah tu dia pun ambil daripada internet, yang mungkin dia pun ambil daripada bahan-bahan bacaan dan sebagainya. Tetapi usaha yang dia buat itu satu benda yang sangat besar. Ada orang yang dia buat apa, tuan? Bila main musim kenuri, dia tulis, tuan, saya ingat lagi dulu saya nikah sekali ya, betul ingat pun. Tu nikah dulu dalam kad jemputan. Dalam kad jemputan tu, dalam tu abang saya Ustaz Murtaza, dia kata dalam tu mention, dia kata tulis pakaian menutup aurat. Saya mula-mula saya dengar, oi macam kita nak ajak orang pula.
Dalam waktu tu skeptikal, kita berkira-kira, aku nak buat ni, sekali lagi orang kata, kita duk banyak fikir bab tu. Orang kritik, orang ni kata, tapi saya try buat je. Saya buat dalam tu, biasanya orang buat pantun lah apa kan, mencari Zulaika, apa semua segala macam nenek tu kan. Hak ni tak, saya buat dalam tu, dalam buat macam benda yang important. Bila hampa buka ni, benda tu kalau hampa tak tengok, berdosa. Kan? Dia buat benda tu dalam bentuk yang berkala sikit, yang orang kalau buka, dia tak tengok nama sana, dia baca tu dulu. Tulis apa dalam tu? Tulis pakaian yang menutup aurat. Moga-moga kehadiran kita memberkati majlis. Sebab apa? Walimatul ur ni kita panggil orang untuk apa? Untuk orang mai doa kita. Barakallah, kita minta ya Allah berkatilah hubungan kedua orang kan, yang doa yang Nabi ajak tu kan. Barakallahu fikum, kita minta. Maka ketika datang tidak menutup aurat, bukan kita mengharapkan berkat, tapi kita mengharapkan seolah Allah melaknat apa yang kita buat. Maka saya buat benda tu dan alhamdulillah saya tengok daripada jemaah yang hadir, tak ada seorang pun mendedahkan aurat. Ada kita tengok yang jenis pasien tak pakai tudung, tapi mungkin disebabkan dia baca daripada surat jemputan tu saja, dia tengok oh pakaian menutup aurat. Tuan-tuan, dia main dia sombong keng apa. Dia ambil keng, dia balut tiap pala. Kurang-kurang koman-koman pun jadilah daripada dia main macam hantu kat limah misteri dia PA apa dah? Misteri apa? Wan PA. Orang PA kan okey lah, daripada tak tutup langsung. Makanya satu yang baik. Maka cari di mana usaha kita boleh sumbang juga. Nak bawa orang kepada agama, nak balikkan orang kepada agama dengan keadaan dah 1,400 ton yang telah dilanyak, dihempap, dituduh, ditohmah dan sebagainya, bukan jalan yang mudah. Tetapi cari juga moga-moga ada usaha kita yang kita boleh bawa dengan jalan ujian, jadikan sebagai manfaat. Dalam sistem perniagaan dia kata apa? When there is problem, there is big opportunity. Bila adanya masalah, itulah peluang. Itu dalam kaedah falsafah orang bisnes. Bila orang ada masalah banyak kawasan ni, semua orang masalah kencing manis, maka kalau jual buat kencing manis laku kan? Sebab apa? Itu namanya kaedah falsafah orang berniaga. Ni orang ni kencing manis, dia duk main jual apa? Orang dah kencing manis dah, dia duk promote makan gula ni boleh meningkatkan kadar kencing manis. Ada orang nak beli? Maka tak boleh. Salah dari konsep perniagaan. Maka sama kita. Bila Allah datangkan banyak masalah dalam umat, Allah datangkan banyak masalah daripada anak-anak kita sekarang. Awak anak aku tak semayang, awak anak aku jadi masalah. Sebenarnya peluang kepada kita ni, Allah nak abang, peluang kepada kamu mak ayah, betulkan anak kamu. Allah datangkan dalam jiran kita, di kawasan kita ni macam-macam masalah. Kes zina yang tinggi di Sungai Petani. Baru ni program dengan AADK, sahabat kita di Seri Bayu, saya khutbah baru hari tu bulan 1, tajuk tentang khutbah bab dadah. Tak pernah lah hidup saya cerita bab dadah. Tapi disebabkan sebelum saya nak khutbah, dia minta izin ustaz, boleh tak kami nak bagi tazkirah bab dadah, geng daripada AADK. Saya kata cantik, bagus. Saya kata ni satu pendedahan yang sangat baik. Sebab Jumaat ni orang tak biasa main pun main masjid. Baguslah. Sekurang-kurangnya satu manfaat yang kita ambil daripada duk bercerita benda-benda hak merepek saja. Cerita tentang, dia kata ustaz tahu tak, saya tak habis-habis keluar, dia kata ustaz, di Malaysia, negeri yang mencatatkan kadar penagih dadah muda. Maksudnya ni orang-orang muda yang nisak dadah adalah Kedah duduk nombor 1. Tahniah orang Kedah. Kan? Dia kata lagi ustaz, dan daripada daerah yang ada, banyak daerah ni di Kedah ni, banyak daerah Kulim, Badak Baru, Kota Stak, Langkawi, segala macam ni, dia kata yang the champion among the champion is Kuala Muda. Balik tengok IC kalau confuse, Kuala Muda ni mana? Saja nak soalan bocor dia, jawapan dia kita lah. Bukan kita, saya IC saya sebelah, saya orang Terengganu. Ustaz seorang Guak Ustaz. Sarawak, oh dandan Sarawak, semalam orang Guak. Saya pun asal dengan bola sokong Kedah lah, sebab Kedah duk menang. Tapi IC mengaku Terengganu lah. Dia kata ustaz, kadar yang paling tinggi budak-budak yang sekarang yang akan menjadi perintis kepada penagih-penagih dadah adalah Kedah, dan daerah yang paling banyak Kuala Muda. Sehingga dia kata daripada 10 budak berumur 12 tahun ke bawah, 2 orang terlibat dengan dadah. Maka sebab apa Allah datangkan masalah banyak kepada kita? Moga-moga peluang untuk kita buat kebajikan, peluang untuk kita semua buat baik juga banyak. Sebab masalah banyak. Allah datangkan kita ni untuk apa? Untuk membetulkan atau berusaha sekurang-kurangnya membetulkan apa yang kita boleh buat. Allah tak datangkan saja-saja.
Allah tak datangkan ustaz kita mai hari ni saja-saja kita untuk takat mai nak duduk minum air, duduk di Selangor boleh minum air. Allah tak datangkan ibu-ibu muslimat yang datang hari ni daripada kaum Hawa, daripada kaum muslimat dan sebagainya saja-saja dak. Allah datang kok tu betulkan satu. Allah tak datangkan Cik Rahim saja mai kawasan ni banyak dia boleh pergi tu. Banyak lagi tempat untuk dulu. Tombok gitu tempat. Allah datangkan tempat untuk apa? Datangkan untuk satu. Allah tak datangkan Ustaz Khair untuk datang di sini untuk apa? Untuk mungkin bawa ni. Allah tak datangkan Abang Tengku daripada Rahman TV. Dan saja ada medan-medan yang mereka akan sumbangkan insya-Allah. Maka cari pula anak-anak kita, apa kita boleh betulkan. Ada orang duk fikir ustaz, anak saya hari ni palas penyegar nak mengaji ustaz. Tak ada nak fikir dah ustaz, depa mai daripada mana tahu. Terus duk fikir mai mana dia bin kita. Cuma kita cari disebut dalam kitab Tarbiyatu Aulad karangan Syekh Abdullah Nazih. Cerita bab anak-anak, bagaimana tarbiyah kita kepada seorang anak. Bila dia cerita apa? Dia kata ketika anak melakukan perbuatan maksiat, bila anak melakukan perbuatan dosa, maka siapa terlebih dahulu kena bertaubat? Mak dan ayah. Hari ni anak kita duk isap rokok, kita fikir ustaz keturunan saya tak ada isap rokok pun. Mungkin anak kita isap rokok sebab daripada ada hutang kita dengan Allah. Ya Allah nak suruh kita fikir. Hari ni anak kita penyegar nak mengaji. Kira duk pi ke cikgu duk telefon dia cerita masalah disiplin saja. Sebab apa Allah datangkan anak yang penyegar nak mengaji? Mungkin dulu kita juga segan nak mengaji. Hari ni sebab apa anak kita payah nak mengaji? Mungkin dulu kita juga berkelakuan macam tu yang kita tak sedar dah atau kita dah lupa diri. Cek balik. Saja orang tuan berapa ramai dalam kalangan kita sebelum kita berhenti ni, berapa ramai dalam kalangan kita lepas habis mengaji dia pergi cari balik cikgu-cikgu lama dia. Buat tuan. Cari balik. Nabi sebut dalam hadis man zara aliman faka'annama zara'i. Barang siapa yang dia pergi duduk cari orang alim, yang dia pergi ziarah orang alim, Nabi kata apa? Seolah-olah kamu ziarah aku ketika aku hidup. Manfaat yang besar. Bila sebut orang alim, dia ngaduk nampak hak mengajar agama je dak. Yang mana guru yang pernah mengajarkan kita mengenal alif bata dulu. Pergi cari cikgu ni. Walaupun dia ajak kita huruf hijaiyah ni je. Alif, bata, yang kenal kita boleh baca mukhaddam. Yang kenal akan kita baca ikhra. Cari dak guru-guru ni dan jangan mengecilkan sumbangan mereka. Asbab mereka kita boleh baca Quran hari ni. Pernah cari tak guru-guru yang pernah mengajarkan kita matematik? Kalau tak ada asbab mereka, tuan-tuan kita hari ni duk kena muhung orang Pernah cari tak guru yang mengajarkan kita bahasa Melayu? Pernah cari tak guru yang mungkin mengenalkan kita dengan beberapa subjek yang mungkin kita rasa tak important, yang tak penting pun cari tak? Kita duk cari guru-guru yang sebab kita berjaya, kita dapat SRP dulu elok, kita cari dia seorang aja. Sedangkan bukankah ramai di balik tabir itu yang mengajarkan kita, yang tidak sempat kita minta dari pergi khususnya kita minta halal di atas ilmu mereka. Pernah buat tak? Tak buat. Balik cari. Dapat fadilat besar. Nabi kata man zara aliman faka'annama zara'i. Hampa ziarah orang yang memberikan ilmu macam hampa ziarah aku ketika aku hidup. 1400 tahun tuan-tuan jauh berpisah ke dengan Rasul yang tercinta, maka ziarah guru-guru kita balik insya-Allah. Moga Allah datangkan nusrah dan kebaikan kepada anak-anak kita nanti. Mudah depa. Nah, saya cari balik guru, saya cerita dah baru ni. Saya slow mengaji. Slow tak slow mengaji ni, darjah 5 ustaz baru saya boleh baca ustaz ni. Saya boleh baca doa dan zikir amalan harian ni darjah 5 ustaz. Kira slow ustaz tu. Sel-sel otak tak bau sambung dulu. Tapi saya start menghafal Quran darjah 1. Saya dah masuk kuliah tafsir dah. Di sekolah daris ni, dia ada dua lah aliran akademik dengan ni sama, seimbang. Jadi Quran champion lah waktu tu. Tapi bahasa Melayu ni Allahu Akbar. Cikgu sampai kenal dah. Ayah saya dengan arwah mak saya senang dulu. Kalau nak main sign buku rekod, mereka akan tanya, Yusra, dalam kelas ada berapa orang? Saya abang 25. Jadi mak ayah saya dah boleh predik dah. Tak nombor 24, nombor 25 lah saya. Senang. Jadi saya tak mau menyusahkan mak ayah saya, nak kena teka anak saya dapat nombor apa. Jadi saya ambil yang last sekali, senang. Sebab nombor 1 banyak sangat, kompetitif dia. Yang duk bersaing tu ramai, jadi yang saya ambil langkah paling mudah lah dengan keadaan akal tak apa nak sempurna elok, saya ambil nombor lah. Saya dapat kira straight lah daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5 tu senang kerja cikgu. Sampai kat nama saya tak payah duk write lah, tutup tu pun okey. Sebab memang slow. Nak buat macam mana? Tapi waktu darjah 5, saya teringat ada seorang cikgu yang subhanallah. Allah datangkan dia di tempat kami tu, dia ni cikgu di sekolah kebangsaan. Cikgu di sekolah kebangsaan. Dia mengajar bahasa Melayu di sekolah kebangsaan Semeling.
Tapi dia akan mai petang-petang habis dia kelas, dia tak balik rumah lagi, terus singgah di sekolah kami, dia mengajar ni secara percuma, buat tuition untuk pelajar-pelajar darjah 5, darjah 6 nak UPSR. Dia ajar percuma. Dalam kelas dia, jadi dia pula dengan teknik pengajaran dia, saya sangat terkesan lah. Dan dengan kelas dia tu jadi trigger untuk saya suka mengaji. Dan satu benda yang pelik, bila UPSR saya dapat 2A, 2B, 1C. Jangan kata cikgu pelik. Saya yang dapat result, saya tanya balik kerani, betul ke result saya? Saya mana ada orang buat macam tu, tapi saya pelik. Sebab saya pun, biar betul. Boleh dapat 2A. 2A tu pula bahasa Melayu. Tata bahasa pemahaman kan dulu kan, 2 tu. Dapat A. Maka sebabkan itulah cikgu tu yang dia mengenalkan saya minat untuk mengaji, saya pulun pula matematik boleh dapat B, BI boleh dapat B, kira okey lah daripada seorang yang darjah 5 boleh membaca, tiba-tiba boleh B, duduk dengan among the best daripada student-student yang dapat A. Dan start daripada tu lah, mula dari tingkatan 1, tingkatan 2, saya boleh duduk daripada 5 yang the best lah. Dia dapat nombor 5, nombor 4, nombor 1 memang tak boleh lah. Kau Abdul ni ada seorang pelajar tu, kira dia cerdik tak cerdik tuan, dia setiap kali exam kadang-kadang dia demam. Dia termis 1, 2 madah pun duduk nombor 1 juga. Boleh bayang cerdik tak cerdik. Stam dia tersenarai di antara 10 terbaik di Malaysia. Jadi untuk saya nak beat dia tu macam 7 keajaiban dunia lah. Saya tokok dengan buku, telan, rebui, buat tak boleh, memang tak boleh pergi lah. Memang dia ni, dia pergi di Mesir pun dia jadi pelajar terbaik juga. Jadi cuma saya boleh duduk 5 terbaik ni asbab daripada seorang guru ni lah. Dan saya cari dia. Bukan saya tak cari kan. Hari ni dia tu pak mentua saya dah. Cakap lah tak? Teruk. Cikgu Rosli tu, Datuk bawa jumpa. Dia ngajak saya dulu. Cakap Datuk pun tak buat macam tu. Dia buat pak mentua tu dapat pahala hari-hari. Kan Nabi kata, man zara aliman faka'annama zara'i. Pagi tadi saya nak keluar, dia nak pergi sekolah, jumpa dah dapat pahala. Dapat pahala sebagai pak mentua, dapat pahala sebagai orang yang pernah mengajar saya. 2 in 1. Be gentle terus, jaga anak terus. Bukan dekat jaga anak, dapat cucu daripada keturunan dia. Cari balik guru-guru kita. Bukan nak suruh pergi cari menantu. Mana abang kata pergi cari guru alim, orang alim yang pernah mengajarkan kita, dapat manfaat di situ. Moga-moga anak kita dibetulkan asbab daripada kita mula membetulkan diri kita, insya-Allah.